Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah secara online lewat media ini karena kebaktian di gedung gereja untuk sementara waktu perlu dialihkan di seluruh GKI yang berada dalam lingkungan Sinode wilayah Jawa Barat. Kita berada dalam situasi waspada dengan merebaknya COVID-19. Kita perlu menghindari kontak fisik, menghindari orang berkumpul dalam kerumunan yang besar jumlahnya. Namun demikian, ini tidak berarti kita berhenti beribadah minggu. Bersama-sama dengan umat GKI, sebentar lagi kita akan beribadah dengan bantuan media ini. Supaya kebaktian ini bisa dihayati dengan baik, mari kita lakukan ibadah online ini dengan sikap beribadah, bukan seperti menonton tayangan TV atau film. Upayakanlah beribadah bersama dengan anggota keluarga di rumah. Dalam kebaktian ini kita juga akan mengumpulkan kolekte seperti biasanya. Bagaimana cara melakukannya? Siapkanlah amplop persembahan kita. Nanti pada waktu ritual pengumpulan kolekte, taruhlah amplop itu di sebuah tempat. Kumpulkanlah amplop-amplop itu dari minggu ke minggu. Nanti pada waktu kita bisa beribadah lagi di gedung gereja, bawalah semua persembahan itu untuk diserahkan ke gereja di tempat kita beribadah. Persembahan itu dapat juga dikirim ke gereja lewat transfer bank atau cara lainnya. Lihatlah warta jemaat untuk informasi tentang nomor rekening dan hal-hal lainnya. Marilah saudaraku, kita mulai kebaktian Prapaskah keempat ini. Kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Mari, saudaraku, kita nyanyikan berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Mendapat terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jangan supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Saudara-saudara, tema kebaktian minggu hari ini ialah mata yang dicelikkan. Belakangan ini setiap kali mata kita melihat siaran TV atau melihat berbagai informasi di telepon genggam, yang kita lihat semuanya berita tentang wabah virus corona. Kita melihat betapa dahsyatnya virus ini bekerja menjangkiti orang-orang. Namun demikian, apakah hanya itu yang bisa kita lihat? Apakah mata rohani kita juga bisa melihat adanya Kristus yang berkarya di tengah-tengah kita setiap saat? Kristus yang juga hadir ketika kita beribadah online saat ini. Di dalam Ayub pasal 5 ayat 9 tertulis, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Dalam ibadah ini, mari kita memohon agar Tuhan memberikan kepada kita mata yang dicelikkan, mata yang dapat melihat hadirnya Tuhan di balik segala sesuatu yang kita alami dan jalani. Marilah kita berseru, Yesus, bukalah mataku untuk melihat-Mu. Buka mataku, melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku, melihatmu Yesus. Buka mataku, melihatmu Yesus. Ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku, melihatmu Yesus. Ya Tuhan, kami bisa melihat betapa jelasnya karya-Mu dalam hidup kami saat kami sejenak melihat ke belakang. Kasih-Mu menopang saat kami berada dalam kesulitan. Kasih-Mu menguatkan saat kami terpuruk. Tak pernah kami dibiarkan sendiri. Namun demikian, ketika menjalani hari ini dengan segala tantangannya, seringkali kami lupa melihat Engkau. Yang kami lihat hanyalah masalah, kesulitan, dan kegagalan kami. Sehingga kami menjadi takut, meragukan kasih dan penyertaan-Mu. Kami tidak dapat melihat hadirnya Engkau, tidak melihat betapa besar kasih-Mu kepada kami, dan betapa baiknya rancangan-Mu untuk masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dari segala dosa kami. Tolonglah kami untuk bisa melihat kasih-Mu yang besar. Kami rindu kasih kami kepadamu juga semakin hari semakin besar. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku
berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. 主所爱的弟兄姐妹们，我们在读经之前，先一起进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur. 我们在天上的父，我们向你感恩， Di dalam suka dan duka Engkau selalu beserta dengan kami. 在喜怒哀乐中，你还仍然与我们同在， Ajari kami tetap melihat-Mu di dalam segala situasi. 教导我们可以在任何情况下都能够看到你， Mampukan kami untuk mengenali kehendak-Mu di dalam setiap situasi. 也让我们可以在任何情况下能够看到你的旨意。 Dan kiranya inspirasi dari-Mu tetap berjalan, tetap kami boleh dengar melalui firman-Mu. 也但愿我们能够通过你的话语听到你的声音。 Kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. 我们要一起来聆听你的话语，求你来祝福我们每个人。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami menaikkan doa kami. 我们祷告是奉靠耶稣基督，我们又活又真的神。 Amin. 阿门。 Amin. Saudaraku, bacaan pertama diambil menurut 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem.
Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah mereka memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, antar bacaan diambil dari Mazmur 23. Mari kita nyanyikan bersama. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, bacaan kedua yang diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang 8 sampai yang ke-14. Bacaan kedua yang diambil dari Efesus pasal 5, ayat 8 sampai 14. Inilah sabda Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatanmu itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. 福音书我们是取自约翰福音第9章第1到第5节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dilanjutkan dengan membaca dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文念，再用中文念。 Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. 约翰福音第9章第1到第5节，耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候，是世上的光。” Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. 主所爱的弟兄姐妹们，平安！ Apakah ada Shalom, saudara? 是否我们当中有平安呢？ Dalam kondisi seperti sekarang ini, sepertinya damai sejahtera itu menjadi sesuatu yang sulit kita dapatkan. 像这样的一个情况之下，好像平安是一个很难得的事情。 Saudara-saudara, pada hari ini kita dipaksa untuk menjalani sebuah keadaan yang sama sekali tidak kita sangka-sangkakan. 弟兄姐妹们，今天我们仿佛受强迫来进行一个我们没有想过的事情。 Keadaan ini dipaksa oleh satu makhluk kecil yang tidak kelihatan yang dinamakan Corona COVID-19. 那强迫我们做这样的一个情况的，是一个小小的、眼睛看不见的一个微物，就是这个新冠肺炎病毒。
Barangkali kata yang paling banyak kita dengar, kita baca, berita yang paling banyak kita dengar bicara tentang COVID-19 ini. 可能我们最近最常听到的词语、最常收到的新闻呢，就是关于这个新冠肺炎病毒。 Tapi kita betul-betul tidak boleh kehilangan harapan. 但是我们却不可以失去盼望。 Pada hari ini saya ingin mengkaitkan pengalaman kita yang tidak menyenangkan ini dengan salah satu ajaran terpenting dalam firman Tuhan. 那今天呢，我要用我们现在所经历的一个情况，与上帝的话语来连接起来， Yaitu kekudusan. 就是圣洁。 Sebenarnya sangat disayangkan sekali bahwa kekudusan ini seringkali kita dangkalkan maknanya. 很可惜的，我们经常把这个圣洁这个词呢简单化了。 Kita seringkali mengira bahwa kekudusan ini hanya berkaitan dengan isu-isu moral yang serius seperti pelanggaran kesetiaan pernikahan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. 我们经常以为这个圣洁呢，只是有关着比较严重的道德行为，比如说在婚姻上不忠心，或者是凶杀案、抢劫案而已。 Padahal makna akar dari kekudusan ini adalah pemisahan atau perbedaan. 实际上，这个圣洁的词根词呢，就是隔离或者是与众不同。 Nah, kitab suci menceritakan kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. 那圣经刚才讲到的是关于耶稣，他医治了一个生来瞎眼的人。 Nah, secara umum orang Yahudi beranggapan bahwa di balik mata yang buta terdapat kutukan atau dosa. 那一般来说，犹太人都以为，如果一个人瞎眼的话呢，那他肯定是被咒诅或者他犯了罪， Sehingga pilihannya ada dua, 所以只有两个选择： dosa orang tua atau dosa orang itu sendiri. 是他父母犯了罪，还是他自己犯了罪。 Tapi Tuhan Yesus memiliki cara berpikir yang kudus atau cara berpikir yang berbeda. 但是耶稣呢，他的思维方式却是圣洁的，或者是毅然不同的。 Dan cara berpikir yang berbeda ini akan menghasilkan respon yang berbeda pula. 那这个与众不同的想法呢，也产生了一个不同的反应。 Tuhan Yesus meresponi keadaan orang buta sejak lahir ini sebagai sebuah cara bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dirinya. 耶稣把这个与生俱来瞎眼的人呢，看为是上帝要在他身上显出上帝的作为来。 Allah memakai orang buta ini untuk mendemonstrasikan kemuliaan Allah dalam diri Yesus. 上帝他要用这个瞎眼的人呢，从他的身上来显示耶稣的荣耀。 Jadi apa yang dianggap aib oleh masyarakat, ternyata Allah memakainya untuk kemuliaan bagi dirinya. 所以世人看为是羞耻的，但是上帝却把它用成他自己的荣耀。 Kalau saya melihat ayat ini atau bagian ini, saya melihat yang pertama-tama bukan sebenarnya mencelikkan mata orang buta. 那我在看到这段经文的时候呢，我第一个发现的不是说重要的不是在让这个瞎眼的人看见， Tetapi mencelikkan mata rohani kita yang buta. 而是让我们所有的属灵的眼睛瞎了的眼睛能够看见。 Nah, saudara, siapakah orang yang kudus itu? 那圣洁的人是谁？ Orang yang kudus sejatinya tidak berhenti bicara tentang, oh aku sudah ditebus oleh Kristus, aku sudah diselamatkan. 那圣洁的人不单单讲到哦，我已经被耶稣救赎了，我已经得救了。 Orang yang kudus adalah dimampukan, dia punya cara pandang yang berbeda, yang menghasilkan sikap-sikap yang berbeda pula. 而圣洁的人呢，是他的救赎了以后呢，他拥有不同的生活方式，也拥有不同的思维方式。 Orang yang kudus menampakkan dan menampilkan dirinya dengan dia punya sesuatu yang berbeda. 那一个圣洁的人呢，他的显出来的呢是与众不同的。 Dia punya sikap lebih bijaksana, 他在行为上更有智慧， dia punya kebajikan melebihi orang-orang pada umumnya. 他的良善也比人更多， Dia punya jiwa
rela berkorban atau altruis. 他拥有一个愿意牺牲的心。 Singkatnya dia punya kualitas karakter yang luhur. 总的来说，他有一个高尚的品格。 Nah, lalu bagaimana kekudusan kita sebagai umat Allah dapat kita tunjukkan untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini? 那我们作为上帝的子民，我们又如何在这样的一个情况下显出我们的圣洁来呢？ Nah, saya akan membagikan 2 cara bagaimana kita bisa mensikapinya. 那我要在此分享2个方法，让我们可以显出圣洁来。 Yang pertama adalah kita belajar menerima. 首先，我们要学习接受。 Saudaraku, hidup ini bagaikan warna. 我们的生命就像一个色彩一样， Tidak semua warna itu putih dan cerah. 不是所有的颜色都是亮的颜色， Ada warna hitam, ada warna gelap. 也有黑暗或者黑色。 Hidup ini tidak hanya terdiri dari kebahagiaan, tawa, dan kegembiraan. 我们的生活也不单单只有笑容和喜乐而已， Tapi ada juga tangis dan duka cita. 不过也有痛苦，也有眼泪， Ada senang, ada kecewa. 也有喜乐，也有时候会失望， Ada rasa kenyang, ada rasa lapar. 有感到饱和饿的时候， Ada kehidupan, ada pula kematian. 也有生与死的时候。 Nah, saudaraku, keberadaan virus ini membuat hidup kita susah. 那这个病毒的存在，让我们的生活变得很为难， Kebiasaan kita banyak berubah. 我们的习惯也很多改变了， Kita mesti menjaga jarak dengan orang lain. 我们与他人必须要有距离， Ya, kita juga tidak bisa menikmati ibadah. 我们也没有办法享受敬拜。 Banyak orang yang kemudian tidak terbiasa dengan ibadah online seperti sekarang ini. 也有很多人不习惯用这样的一个在线敬拜， Banyak agenda dan rencana kita batal. 我们也很多计划取消了， Bahkan jangka panjang kemungkinan kita juga mengalami kesulitan finansial, kehilangan pekerjaan. 可能在长时间这样的话呢，我们也可能会失去我们的工作，或者是经济衰弱。 Dan orang Kristen pun tidak imun kalau kemudian suatu hari di antara kita ada yang terinfeksi virus ini. 那基督徒呢，也没有办法对这个病毒产生免疫力。 Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang saya sebut dengan kita menghadapi sebuah keadaan yang gelap. 那我称之为我们在面临着一个黑暗的情况， Tapi ini tidak bisa kita tolak. 但是我们又没有办法拒绝。 Kadang-kadang sejauh sebesar apapun usaha kita untuk supaya kita tidak tertular atau menulari, toh kita tidak bisa menghilangkan sama sekali resiko itu. 那虽然我们已经尽力了不去传染给他人或者被传染，但是我们没有办法去免掉这事情。 Maka kita penting untuk punya sikap menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. 所以很重要的就是我们必须要在生活上所经历的一切都要存着一个接受的心态。 Menerima ini berarti kita tidak lagi berkeluh kesah. 接受的意思，我们不再埋怨， Kita menerimanya sebagai sebuah bagian yang normal di dalam kehidupan manusia. 我们把它接受为我们应该是正常领受的。 Seperti tangan ini bagian yang normal ada di dalam tubuh manusia. 就比如说我们的手本来应当是在我们的身上的， Jadi bukan musibah, apalagi kutukan dari Tuhan. 所以这不是一个灾祸或者是诅咒， Tapi kita menerimanya sebagai warna gelap yang Tuhan izinkan masuk di dalam kehidupan kita. 但是我们把它看为是上帝所允许用这个黑暗进入到我们的生命中。 Bisa dikatakan bahwa keadaan kita saat ini menjadi ujian bagi iman dan karakter kita. 可以说我们现在的一个情况呢，是对我们的信心和我们的品格的一个考验， Kesabaran kita diuji. 考验了我们的耐心， Kebesaran hati kita menerima kenyataan juga diuji. 也考验了我们能够接受这个事实的一个心。 Kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan juga diuji. 也考验了我们是否能够与情况
习惯于这个情况。 Singkatnya orang kudus akan berkata begini, 总之，圣洁的人会这样说。 Oke Tuhan, virus ini bukan disebabkan oleh dosa si A, bukan pula disebabkan oleh dosa si B. 好的主，这个病毒不是因着这个 A 的罪或者 B 的罪造成 Tetapi 的， virus ini engkau izinkan ada supaya engkau menyatakan pekerjaan-pekerjaanmu di tengah-tengah dunia. 但是这个病毒的存在是为着让你可以在这个世界当中来彰显你的作为。 Maka bersama-sama kita mengucapkan di hadapan Tuhan begini. 但愿我们可以一起在上帝的面前这样说： Maka Tuhan tolong mampukan saya menerima keadaan ini. 主啊，求你来帮助我，能够去接受这个情况。 Bahkan izinkan aku, engkau pakai menjadi alatmu menyatakan pekerjaan-pekerjaanmu di tengah-tengah situasi ini. 并且允许我成为你的器皿，被你使用，就是在这样的一个情况下。 Poin yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar mengasihi. 那第二点呢，我们学习去关爱别人。 Ada orang berkata, bagaimana cara kita menguji karakter asli dari seseorang? 有人说，我们怎么去考验一个人真正的品格呢？ Cara mengujinya adalah kita mengamati sikapnya atau reaksinya ketika dia sedang dalam masalah. 那考验的最好的方法就是，当一个人他在问题之下，我们去观察他的反应。 Saudara, kalau orang ada dalam kesulitan besar atau tekanan besar, itu sifat aslinya muncul. 一个人他在很大的压力之下，或者很大的问题之下，他真正的品格会出现。 Nah, saudaraku, merebaknya virus corona ini memaparkan kepada kita sebuah kenyataan yang pahit dari karakter manusia. 那这个新冠肺炎病毒的启发，让我们看到了很多人的真正的品格。 Rupanya manusia pada dasarnya egois. 原来所有的人的本格就是自私。 Mereka banyak membeli barang-barang panik buying karena didorong oleh rasa panik. 他们很冲动的去狂买，因着他们的着急。 Mengapa ini saya sebut sebagai sebuah sikap egois? 为什么我称之为一个自私的行为呢？ Karena dia hanya memikirkan keselamatan dirinya dan keluarganya saja. 因为他只顾自己和他的家人的性命着想。 Sebuah kekudusan hidup nyata dalam sikap seperti ini. 而一个真正圣洁的生活是应该这样的。 Meskipun saya orang kaya, 虽然我是富有的人， bisa membeli banyak barang, 能够买很多东西， bahkan mungkin setengah bahan makanan di supermarket ini bisa saya borong semua. 甚至在这个超市里的一半的这些东西都能够买。 Tapi saya belajar menahan diri, tidak membeli. 但是我学习忍耐，忍受不去买， Karena tindakan saya akan merugikan negara, merugikan orang lain, 因为 merugikan sesama kita. 因为我的行为呢，会对国家、对他人带来损失。 Fenomena menyakitkan lainnya adalah orang memanfaatkan libur 2 minggu untuk jalan-jalan ke tempat wisata. 那一个另外可悲的情况呢，就是很多人利用这个2个礼拜的假日的时间，作为去度假的机 Nah 会。 ini juga egois, saudara yang kasih Tuhan. 弟兄姐妹们，这个也是一个自私的行为。 Kekudusan hidup nyata ditunjukkan dengan berkata begini. 我们的圣洁的生活应当是这样的。 Ya, anak saya libur, 我的孩子放假了， saya juga bisa libur. 我也可能放假了， Saya bisa pergi rekreasi. 我可以去旅游， Tapi saya memutuskan untuk menahan diri tidak melakukannya. 但是我节制，我禁止自己去做。 Kenapa? 为什么？ Karena tindakan saya ngerugiin orang lain. 因为我的行为会给人带来损失。 Fenomena lain keegoisan manusia juga tampak ketika orang ngotot ingin beribadah di gereja dengan berbekal iman yang segede gaban. 那一个自私的行为呢，也出现在当一个人勉强自己要到教会去做礼拜，他靠着是他很大的信心。 Ya, saudara ngasih Tuhan, boleh-boleh saja iman kita segede gaban.
弟兄姐妹们，确实我们的信心可以非常的大。 Ya, tapi tolong diingat, kita bisa menjadi pembawa virus yang akan menularkan kepada orang lain. 但是我们要记住，有可能我们是带给别人病毒的 Ya 人。 kita mungkin nggak apa-apa, tapi gimana dengan orang lain? 可能我们没问题，但是别人又怎么样？ Maka pikirkanlah orang lain. 因此要为别人着想， Mari belajar mengasihi. 我们要学习去爱别人。 Contohnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 有一个例子， sebelum kita berdoa, minta Tuhan tolong mengatasi kesulitan finansial kita, 我们在还没有为我们自己的经济祷告之前， terlebih dahulu doakan orang lain yang kesulitan, baru berdoa untuk diri sendiri. 我们要先为别人受到经济影响的祷告，才为自己祷告。 Sebelum kita berdoa supaya kita dan keluarga kita tidak terinfeksi oleh virus, 在我们还没有为着我们以我们的家人不会被这个病毒感染之前， tolong doakan dulu orang lain. Doakan dokter, doakan tenaga medis yang bekerja di garis depan. 我们要先为别人祷告，为着医生还有在前线工作的那些医疗人员祷告。 Dan sebelum kita berdoa untuk gereja sendiri yang susah, tolong doakan dulu gereja orang lain yang susah. 我们还没有为自己的教会祷告之前，我们先为着别人教会祷告。 Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang saya maksud bahwa kita belajar mengasihi di dalam kondisi yang sulit seperti ini. 这就是我所谓的，在这样的一个情况下，我们还是仍然要学习去爱别人。 Nah, saudaraku, di dalam sejarah Yahudi ada seorang rabi yang sangat agung bernama Rabi Hillel. 那弟兄姐妹们，在犹太的这个习俗当中呢，有一个拉比很有名的，叫做希勒尔拉比。 Nah, Rabi ini kurang lebih hidup beberapa dekade sebelum Yesus hidup. Kira-kira 110 sebelum Masehi sampai 10 Masehi. 那这个拉比呢，他大概是在耶稣降生前100多年。 Rabi Hillel ini mendirikan sebuah akademi Taurat yang diberi nama House of Hillel. 那他建立了一个妥拉的一个学习房，就是叫做希勒尔之家。 Ia memberikan banyak sekali pengajaran dan tafsiran dari Alkitab Perjanjian Lama. 那他给出了很多关于这个旧约圣经的讲解。 Nah, suatu hari saudara kasih Tuhan, Rabi Hillel ini ditantang oleh seorang bukan Yahudi dengan satu pertanyaan. 那有一天呢，有一个非犹太人挑战了这个希勒尔拉比。 Teach me the entire Torah while I stand on one foot. Ajari aku Taurat Taurat sembari aku berdiri di atas satu kaki. 他说：“请你教我所有的妥拉，当我还站在我一根脚上。” Lalu Rabi Hillel menjawab begini. 那希勒尔拉比这样回答， Jawabannya harus singkat kan, karena hanya bisa berdiri di atas satu kaki. 因为他只是站在一只脚上，所以他要用很短的时间回答他。 Yang mengatakan, what is hateful unto you, do not do to your neighbor. 他的答案就是：你不希望别人坐在你身上的，你就不要坐在别人身上。 Apa yang kau benci terjadi dalam dirimu, jangan kau lakukan kepada sesamamu. Itulah isi seluruh hukum Taurat. 那他的答案就是：你不希望或者你厌恨别人坐在你身上的，你就不要坐在他人的身上。这就是所有妥拉的终结。 Nah, sisanya hanyalah tambahan, catatan tambahan, dan dia katakan sekarang pergilah dan pelajarilah. 那其他的呢都是增加的，所以你现在可以去做出来吧。 Kita bisa bandingkan perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 那他的这一句话呢，我们可以跟耶稣讲的话来对比，就是你要爱人如己。 Perkataan ini boleh saya terjemahkan begini, apa yang kau benci terjadi dalam dirimu, jangan lakukan itu kepada sesamamu. 那我可以这样的给大家翻译，就是你很讨厌别人那样对待你，你就不要那样对待别人。 Jemaat yang kasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹 ya 们， tentu masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari keadaan kita saat ini. 肯定从这样的情况之下，我们还能够学到很多东西。 Tapi mari masing-masing dari antara kita mengambil waktu untuk merenungkan
firman Tuhan secara mandiri. 但是来吧，让我们每一个人，我们可以单独的来去思考上帝的话语， Agar kita tidak sekedar pasif terpapar virus atau terpapar kondisi ini terus menerus. 让我们不只是被动的等着这个病毒感染，或者被动的去接受这样的一个情况。 Tetapi mata kita, khususnya mata hati kita dicelikkan untuk mencari peluang bagaimana keadaan ini kita bisa manfaatkan untuk kebaikan dunia. 但是让我们的眼，特别是我们的心眼，可以被敞开，让我们能够看到如何去帮到这个世界。 Untuk menutup khotbah saya ini ada satu perkataan bijak demikian. 我要以一个有智慧的话语来去结束我今天的讲道。 Kita itu manusia seringkali menghargai sesuatu saat sesuatu itu hilang. 我们作为人，我们经常是当失去了才去珍惜。 Orang yang paling menghargai makanan adalah mereka yang tidak punya makanan. 那些非常珍惜食物的人，就是那些没有食物的人。 Orang yang paling menghargai kesehatan adalah mereka yang sakit. 最珍惜健康的人，就是病痛当中的人。 Mereka yang menghargai pekerjaan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan. 最珍惜工作的人，就是失去工作的人。 Dan orang yang paling menghargai kehidupan adalah mereka yang berhadapan dengan kematian. 而一个能够真正珍惜生命的人，就是快要失去生命的人。 Nah, saatnya buat kita untuk belajar menghargai. 这就是让我们学习珍惜的时刻。 Kita tidak tahu berapa lama kondisi ini akan terus berlangsung. 我们不知道这个情况会持续到多久， Tapi mari kita lihat hal baiknya. Semakin lama kita kehilangan, semakin kita belajar menghargai. 但是让我们可以一起看到，我们越久失去一个东西，我们越珍惜它。 Saya teringat perkataan pengkhotbah yang mengatakan ada waktunya memeluk, ada waktunya menahan diri tidak memeluk. 我想到箴言，我想到这个传道书，他这样说：拥抱有时，禁止自己去拥抱也有时。 Saya kira ini sangat relevan sekali untuk kondisi hari ini. 我想这个对我们今天的情况连接性很 Ya, 大。 ada waktunya kita menahan diri untuk tidak bertatap muka. 有时候我们确实要禁止自己不去与人面对面， Tapi itu nanti membuat kita menghargai arti dan betapa berharganya tatap muka. 但是这却让我们可以更珍惜，当以后我们可以跟别人面对面的时候， Lalu kita juga lebih menghargai sentuhan tangan. 而我们以后也会更珍惜我们可以跟别人握手的机会， Kita menghargai rasa dipeluk oleh sahabat kita. 我们也能够更珍惜我们的好朋友拥抱我们的时 Kita 刻， lebih menghargai arti kita merangkul dan dirangkul oleh sesama kita. 我们也能够更珍惜我们能够去拥抱别人，或者别人拥抱我们的含 Nah, 义。 semakin lama kita menahan diri, semakin kita menghargai. 当我们能够禁止自己去做的时候，越久我们越能够珍惜它。 Kelak ketika social distancing ini berakhir, saudara yang kasih Tuhan, 弟兄姐妹们，当这个社会距离结束的时候， saat itulah kita menghargai nikmatnya sebuah pelukan, nikmatnya sebuah genggaman tangan, nikmatnya sebuah ibadah di gereja. 那时候我们才能够真正的珍惜拥抱、握手，还有能够在教会崇拜是多么的好， Dan nikmatnya kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. 也能够珍惜看到上帝赐给我们的生命是多么的甜蜜。 Jemaat yang kasih Tuhan, stay safe, stay healthy. 弟兄姐妹们，但愿你们保持健康，保持安全， Sebisa mungkin stay at home. 也要保持在家。 Tuhan memberkati kita. 上帝祝福大家， Amin. 阿门。 Saudaraku, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dibacakan bersama-sama bahasa Indonesia dan Mandarin. Pengakuan iman rasuli.
Aku 我信 percaya 上帝 kepada Allah, 全能的 Bapa yang 父， Maha 创 Kuasa, 造天地 pencipta 的 langit dan 主。 bumi, 我信 dan 我主 kepada 耶稣 Yesus 基督， Kristus, 上 Anak 帝 yang 的独 tunggal 生 Tuhan 子， kita, 因 yang 圣 dikandung 灵感 daripada 孕， Roh Kudus, 由童 lahir 真女 dari 玛利 anak 亚 darah 所 Maria, 生， yang 在本 menderita 都比拉 sengsara 多 di 手 bawah 下受 pemerintahan 难， Pontius 被 Pilatus, 钉死十字 disalibkan, 架，受 mati 死 dan 埋 dikuburkan, 葬， turun 建在 ke dalam 阴间。 kerajaan maut. 第三 Pada 天 hari yang 从死人 ketiga, 中复 bangkit 活 pula 升 dari 天， antara orang 坐 mati, 在全 naik 能 ke 父 surga, 上帝的右 duduk di 边， sebelah kanan Allah 将来必 Bapa 从那 yang 里 Maha 降临 Kuasa. 审 Dan dari 判 sana 活 ia 人 akan 死 datang 人。 untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Wa Aku xin percaya Shen pada Ling. Roh Kudus, 我 gereja yang 信 kudus dan 圣而 am, 空的教会， persekutuan 我 orang 信圣 kudus, 徒相通， pengampunan 我 dosa, 信罪的赦 kebangkitan 免， orang 我 mati, 信身 dan 体复 hidup 活， yang 我信 kekal. 永生。 Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami meyakini bahwa Allah yang kami kenal dan Allah yang kami percaya adalah Allah yang hidup dan yang melihat setiap keadaan kami. Engkau adalah Allah yang peduli juga. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah keyakinan kami ini, kami mohonkan kiranya kehadiran-Mu boleh kami rasakan di tengah-tengah kondisi ini Tuhan. Kehadiran-Mu boleh kami hadirkan ketika kami hadir di tengah-tengah orang-orang yang menderita sekitar kami. Tolong Tuhan, beri belas kasihan-Mu buat negeri kami. Pakailah kami menjadi alat perpanjangan tangan kasih-Mu dan berkat-Mu. Bantulah Tuhan segenap tim dokter, tenaga medis, supaya mereka sungguh-sungguh diberikan keyakinan, kekuatan, dan sukacita menjalani tugas mereka. Demi juga mereka yang mengalami sakit penyakit, mohon kasih karunia Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan kasih karunia Tuhan boleh mereka rasakan dengan nyata di dalam setiap situasi ini. Dan kami semua berdoa buat gereja-gereja di Indonesia, bahkan gereja-gereja di seluruh dunia, supaya bersatu padu untuk boleh terus berjuang, untuk boleh terus mendukung dan saling mendukung satu sama lain, supaya setiap hal yang buruk yang kami alami hari ini boleh kami hadapi bersama-sama, bersehati untuk kami tanggulangi bersama-sama. Berkati untuk segenap komponen dalam masyarakat boleh saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Inilah doa syafaat yang kami yakin bahwa Engkau akan mendengarkan dan Engkau akan mengabulkan. Engkau akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Pelayanan persembahan. Saudaraku, umat kekasih Tuhan, kita telah melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam mencukupkan kebutuhan kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Umat dapat memberikan persembahan dengan menaruh persembahan di dalam sebuah wadah dan mengumpulkannya dari minggu ke minggu untuk diserahkan kepada saat kita kembali di gedung gereja, atau mengirimkannya lewat bank dengan melihat informasi dalam warta jemaat. Kami persilakan. Mari saudaraku, kita masuk di dalam doa persembahan syukur. Segala puji syukur hormat sekali lagi kami naikkan kepada Bapa di surga. Bapa yang kami akrabi, kami sapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Bapa, terimalah segala sembah sujud kami, ibadah kami, persembahan syukur kami.
Kiranya semuanya ini boleh menjadi hal yang baik di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan kepanikan. Dengan mata hati yang terarah kepada Kristus. Percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari masih berkarya di tengah-tengah kita hari ini. Lihatlah dengan mata iman dan alami betapa ajaib salibnya, betapa ajaib kuasanya bagi saudara dan bagi saya. Saudaraku, nyanyian pengutusan diambil dari Kidung Keesaan 235. Mari lihatlah hari terkelam. Manusia
Jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya segala karya Allah Bapa melalui anak-Nya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus terus engkau alami di sepanjang ziarahmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. We satisfy your soul.